Jadi sudah sepatutnya seorang tidak meninggalkan perbuatan berdiri ini supaya sunnah tersebut tidak hilang. Sunnah ini perlu dijaga dengan baik supaya tidak dihilangkan kerana amalan ini sangat dianjurkan. Rujuk kitab Manasikul Haji wal Umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai, seterusnya ahli tengkuasa dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para pecinta ilmu, para habaib, yang diraihkan juga rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang, Majlis Agama Islam Dak Resam Melayu Pahang, Muslimin Muslimat hadirin hadirat, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian kitab Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunani Syibhil Mansiyah ataupun 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilupakan. Buku ini bagi yang baru saja menyertai kita, ini ada 18 bab dan bab ini disusun mengikut kategori sunnah yang berbeza-beza dan kita dah pun sampai ke bab yang ke-10. Artinya tak lama jugalah buku ini atau kitab ini akan dihabiskan dan kita masih di bab yang ke-10 yang terakhir subtopik pada hari ini, iaitu berkenaan tentang sunnah ketika melontar jamrah. Pagi ini saya memakai pakaian ataupun baju yang lain daripada kebiasaan kerana untuk makluman ini adalah hadiah daripada Muslimat Masjid Negeri Sultan Ahmad I sempena dengan Maulid Muslimat yang telah diadakan semalam. Jadi kita ucap terima kasih dan adab kita bila dapat hadiah daripada orang, ucapkanlah jazakumullah khairan katsira. Sebagaimana hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilih jazakallah khairan faqad ablagha fi sana'i. Siapa yang diberikan sesuatu benda yang baik, maka balaslah dengan ucapan jazakallahu khairan. Maka sesungguhnya hal itu memadai untuk dia menyatakan rasa terima kasihnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saya jarang pakai kurta. Ini first time saya pakai kurta. Kurta ini ialah dia asal daripada Asia Selatan, Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka. Inilah pakaian dia. Biasanya kurta ni kalau nak pakai dia kena ada pasangan dia. Baju kurta dia sama dengan paijama, kurta paijama dia panggil. Atau pakai dia panggil salwar, tehmat, ada panggil kulat, panggil curido, ada yang panggil dotis, gangra punjabi. Ini semua Asia Selatan. Orang panggil kurutuk. Cuma istimewanya, alih-alih kurtanya warna merah. Warna merah. Ini saya nak share sikit dengan muslimin muslimat. Ini perkongsian ilmu. Ulama ada memberikan pandangan tentang hukum orang lelaki memakai pakaian warna merah. Itu ada dibahaskan. Sebab ada terdapat hadis yang membenarkan dan ada terdapat hadis yang melarang orang lelaki memakai baju merah. Ini untuk perkongsian lah ya. Dalil-dalil yang melarang
lelaki pakai baju warna merah ni seperti mana hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawbani ahmarani fasallama alaihi falam yaruddu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr Al-As, pernah ada seorang sahabat memakai baju warna merah. Dia beri salam pada Nabi, Nabi tidak jawab salam dia. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Abu Daud. Dalil lain daripada Imran bin Husain, iyyakum wal humrah fa innaha ahabbu zina ila syaitan. Jauhilah warna pakaian merah. Ini untuk orang laki-laki lah. Apa sebab? Kerana pakaian warna merah adalah perhiasan yang paling disukai oleh syaitan. Ini hadis dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Betul juga riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nuhitu anis thawbil ahmar wa khatim zahab wa an aqra wa ana raki'. Saya dilarang oleh Nabi memakai pakaian warna merah, dilarang memakai cincin emas dan dilarang membaca Quran ketika rukuk. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Habis tak berdosa lah kita pakai merah. Dah ada dalil yang membenarkan. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra'a lam ara syai'an qad ahsan minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara' bin Azib, Nabi ni badannya tidak tinggi, tidak pendek, dia sedang-sedang saja. Dan saya pernah melihat Nabi mengenakan pakaian berwarna merah. Dan belum pernah saya melihat orang yang lebih tampan daripada Nabi ketika memakai pakaian warna merah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain daripada Al-Bara' bin Azib, ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra ahsan min Rasulullah SAW. Saya belum pernah melihat ada orang yang rambutnya menjuntai lebih daripada telinga dan memakai pakaian merah yang lebih tampan daripada Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi guna gaya. Nak belikan hadiah untuk suami baju merah ke tak? Solusinya adalah ikut pandangan ulama. Ulama dia ada khilaf hukum mengenakan pakaian warna merah. Al-Hafiz Ibn Hajar sebutkan ada 8 pendapat ulama dalam kitabnya Fathul Bari jilid yang ke-10. Tapi kita pakai hak paling mudah bagi kita, iaitu boleh memakai pakaian warna merah secara mutlak. Dan pendapat ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat, antaranya Ali bin Abi Talib, Talhah, Abdullah bin Ja'far, Al-Bara' bin Azib dan beberapa sahabat yang lain. Dan pendapat ini juga dipegang oleh beberapa tabi'in, antaranya Sa'id bin Musayyib, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Abu Qilabah, Abu Wail dan beberapa tabi'in yang lain. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana yang dia isyaratkan di dalam judul bab di dalam kitab sahihnya. Dan ini juga pendapat di dalam Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Jadi terima kasihlah bagi baju warna merah. Balik ngaji semulalah. Kalau cerita baju nanti tak habis kita punya buku ini. Kita sambung balik pelbagai sunnah yang berkaitan dengan haji dan juga umrah. Minggu lepas kita bincang pasal Hudaibiyah. Minggu ini yang terakhir, muka surat 168, sunnah berdiri memanjangkan doa semasa melontar jamrah pertama dan kedua. Muka surat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Al-A'lamah Ibn Utsaimin, apabila seorang tidak boleh berdiri lama di antara jamrah, mereka hanya akan berdiri menurut kemampuannya sahaja. Ia sekadar untuk menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang, entah kerana tidak tahu atau memang meremehkan sunnah ini. Jadi sudah sepatutnya seorang tidak meninggalkan perbuatan berdiri ini, supaya sunnah tersebut tidak hilang. Sunnah ini perlu dijaga dengan baik supaya tidak dihilangkan kerana amalan ini sangat dianjurkan. Rujuk kitab Manasikul Haji wal Umrah. Di antara dalil yang menerangkan sunnah ini adalah riwayat daripada Imam Al-Bukhari dari perut lembah dan tidak berdiam diri di sana
Setelah itu baginda beredar pergi. Ibn Hajar berkata di dalam Fathul Bari, hadis ini turut menyebut bahawa setelah melempar jamrah, baginda menghadap kiblat dan melamakan berdiri. Penjelasan yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih daripada Atha pula mengatakan lamanya Ibnu Umar berdiri semasa melempar jamrah sama dengan ukuran seseorang membaca surah Al-Baqarah. Kepada yang pernah buat haji, saya ingat tak ada ikut sunnah ini. Puk, dia terus turun pergi ke Ben Daud. Itu jelah kerja siang malam, pagi petang. Melontar di jamrah, melontar di Ben Daud. Melontar di jamrah, melontar di Ben Daud. Itu jelah kerja. Bayangkanlah Ibnu Umar, panjangnya lama dia berdiri, seakan-akan ukurannya sama dia membaca surah Al-Baqarah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sekelumit berkenaan tentang jamrah ini bagi orang yang dah pergi haji boleh dalam bayangan lah. Tapi orang yang tak pernah pergi haji memang jam lah sikit nak membayang jamrah ini. Kalau setakat pergi umrah tak ada jamrah. Umrah dia tawaf sa'i je. Walau 40 kali umrah sekalipun, tak akan ada dia melontar jamrah. Kecuali dia melontar di shopping komplek, itu sajalah. Ni 10 rial, ni 20 rial, ni itulah lontarnya pun. Melontar jamrah ni dalam bahasa Arab disebut Ramyul Jimar, iaitu perbuatan melempar batu-batu kecil ataupun kerikil. Ni pagi ni tak kena gaya macam kursus haji bunyi kita, tapi tak apa, sharing knowledge. Jimar ini dia bentuk jamak dari jumrah, yang maknanya batu kecil, jumrah. Jadi dalam istilah syarak, kalau rujuk Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Ramyul Jimar ini didefinisikan sebagai melempar kerikil dengan jumlah tertentu pada tempat yang khusus dan dibuat di Mina. Tak boleh buat tempat lain, di Mina saja. Ada kisah di sebalik peristiwa Ramyul Jimar ini ataupun melontar jamrah ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk tunaikan ibadah korban dengan menyembelih Nabi Ismail, maka datanglah iblis menghasut dan dia bisikkan untuk Nabi Ibrahim tinggalkan perintah itu. Ngarut kata dia, sembelih anak sendiri, ini bukan perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim ni dia firm, never say no. Dia tidak hiraukan hasutan itu sehingga membuatkan iblis ataupun setan ketika itu geram betul. Maka dikatakan setan dan juga iblis ini telah menampakkan diri mereka. Dan mereka berdiri tepat di Jumratul Ula. Kemudian Nabi Ibrahim pun lempar dengan batu kerikil. Selepas itu, iblis ataupun setan ini kembali menghasut. Tapi kali ini dia tak hasut Nabi Ibrahim, dia merayu kepada isteri Nabi Ibrahim. Awak nak biar begitu saja, suami awak sembelih anak. Tetapi rayuan ini juga tidak membuahkan hasil. Dalam hadis sebut summa arada lahu 'indal jamrati tsaniyah faramahu bi sab'i hasayatin hatta sakha fil ard. Maknanya Siti Hajar baling juga dengan kerikil. Kemudian bila dia dah muncul di Jamrah Wusta, Siti Hajar lempar dia dengan kerikil, gagal. Tapi iblis ni satu perangai iblis, dia tak pernah kecewa. Iblis perangai dia, positif dia lah yang kita boleh ambil, dia tak pernah kecewa. Jadi kalau kita jenis mudah kecewa dalam hidup, lebih teruk pada iblis lah. Lebih teruk, jangan kecewa. Sebab kata orang tengah viral, out down ke tu, down. Down tu makna perah lah, kecewa. Jangan kecewa. Tidak cukup di situ, iblis hasut pula Nabi Ismail. Dan usahanya itu sia-sia. Kata Nabi, aradalahu syaitanu inda jamratil aqabah faramahu bisabin hasayatin hatta syakha fil ard. Iblis menampakkan diri pula di Jamrah Aqabah dan Nabi Ismail pun melempar dengan kerikil sehingga iblis atau syaitan tenggelam dalam bumi. Ini hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kemudian kata Ibnu Abbas ketika dia meriwayatkan hadis ini, asyaitanu tarjumuni wa millata abikum tan'una. Maka kamu merejam syaitan, bersamaan dengan itu kamu melempar kepada jamrah
maka kamu telah mengikut agama ayah kamu, iaitu Ibrahim. Sebab itu manasik haji ni hampir 90% adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang pernah berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim AS. Jadi mesti bila kita melontar, ini untuk yang belum pergi haji, ini share knowledge, nanti dapat rezeki mudah nak faham. Dia amalan haji pada 10 Zulhijjah, hari raya, dan juga pada hari tasyrik. Itu ada amalan-amalan khusus. Apa yang kita buat masa hari raya 10 Zulhijjah, para jemaah haji? 4 perkara. Pertama, melempar jamrah Aqabah. Yang kedua, menyembelih binatang. Yang ketiga, cukur rambut di kepala. Yang keempat, buat tawaf ifadah. Apakah pula 2 amalan penting yang dilakukan jemaah masa hari-hari tasyrik? 11, 12 dan 13. Pertama, mabit di Mina. Yang kedua, melempar 3 jamrah. Jamrah ula, jamrah wusta dan jamrah Aqabah. Kedua-kedua amalan ini termasuk dalam wajib haji. Yang dimaksudkan bermalam di Mina, ini wajib pada hari-hari tasyrik. Mina ni kita panggil Mina. Driver taksi Arab panggil Muna. Rahfen. Mina. Muna disebut Muna. Bukan Muna Fendi, itu lain. Muna. Ada setengah driver taksi dia panggil Mina Setan. Mina Syaitan, ayuwah, Mina Syaitan. Dia sebut Mina Setan, tempat setan. Jadi kita disebut mabit ataupun bermalam, iaitu tinggal di Mina minimum separuh malam ataupun lebih. Dan Nabi pada hari-hari tersebut dia memang konsisten duduk di Mina. Baginda terus berada di Mina sampailah tawaf wada ditunaikan. Maka baginda tetap berada di Mina siang dan malam. Tapi sekarang jemaah kita tak tahulah mana dapat dia. Orang kita ni dia tak selesa duduk di Mina. Mina dia kan berkongsi-kongsi tandas apa semua. Jadi ada setengah pekeh, dia tak tidur di Mina. Dia tidur di Aziziyah. Hak kaya sikit, balik ke Mekah. Yang pekeh RM100,000 balik ke Mekah. Duduk hotel balik. Berendang dalam shower balik. Berendang dalam kolam balik di rumah. Di hotel yang besar-besar. Tapi dia akan masuk semula ke Mina malam. Maknanya dia dapat malam sikit, pukul 11 dia pergi, 11 malam. Sampai 12.30 pukul 1, 2 pagi. Sambil duduk sekejap je. Makan-makan al-baik, makan burger begitu. Orang rajin mengajilah. Dapat dia sehari sebelum, sehari selepas. Lepas tu dia pun balik semulalah ke hotel. Ada pesen begitu. Tapi kita yang taat samina wa ata'na ni tak adalah. Duduklah situ kerang 3 hari. Tak balik-balik lah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi itu namanya mabit. Pada hari tasyrik, ada 3 jamrah yang kita kena melontar. Waktu melontar jamrah pada hari tasyrik adalah selepas zawal, iaitu matahari tergelincir ke barat sampai tenggelamnya matahari. Itu yang disepakati oleh para ulama. Dan berapa total kerikil ataupun batu kecil yang diperlukan? Totalnya 70 biji anak batu kerikil diperlukan untuk kesemua jamrah, iaitu 7 kerikil pada hari 10 Zulhijjah dan 21 biji untuk hari-hari berikutnya. Dan 49 biji batu diperlukan kalau jemaah itu membuat nafar awal. Ini jangan pening. Sampai sana faham je ni. Benda ni atas kertas memang tak faham pun. Oh banyak ustaz tak ingat. Ustaz laju sangat. 49 ke tu tak payah cara. Dah pergi esok reti je lah. Dia tarikh dan bilangan melontar ni gini. 10 Zulhijjah hari raya kita melontar di Aqabah. Berapa? 7 saja. 11 hari bulan esoknya kita melontar 3 tempat. Ula, wusta, Aqabah. Berapa biji? 7 biji, 7 biji, 7 biji. Dah jadi 21. 12 hari bulan kita melontar 3 tempat juga. Ula, wusta, Aqabah. 7 biji, 7 biji, 7 biji. Total 21 juga. 13 Zulhijjah kita melontar juga di 3 tempat tadi.
Ula, Wusta, Aqabah. 7, 7, 7. Total 21. Maknanya total kita melontar di Jumrah Aqabah 28 biji. Kenapa dia lebih? Sebab dia pada 10 kita dah melontar juga. Ula 21 biji, Wusta 21 biji. Total 70. Jadi ketika mengutip batu di Muzdalifah nanti, jangan ambil ngam-ngam, takut hilang. Ngam-ngam jadi kira 70. Ambil lebih sikit. Sebenarnya di Mina pun boleh ngutip batu juga, tak ada masalah. Jadi melontar Jamrah Aqabah ini kita buat selepas kita bertolak daripada Muzdalifah. Orang yang pernah buat haji dia boleh bayanglah pergerakan dia 8 bulan dari Mekah masuk ke Arafah. Duduk di Arafah hari Tarwiyah, 9 dia wukuf. Kemudian dah habis wukuf, kita sembahyang maghrib jamak, terus bergerak ke Muzdalifah. Muzdalifah mabik sekejap sambil mengutip batu. Habis Muzdalifah, bolehlah kita melontar Jamrah Aqabah. Dan ia adalah wajib haji. Siapa yang tidak melontar Jamrah Aqabah kena fidyah. Dan dia kena sembelih seekor kambing. Ataupun dia kena puasa 10 hari. Iaitu 3 hari dia kena puasa di Mekah, 7 hari lagi bila balik ke Malaysia. Jadi jangan cari penyakit, pergi je lah melontar. Wajib haji ni dia ada beberapa perkara amalan dalam ibadat haji ni wajib dilakukan. Kalau terlupa atau sengaja tak buat, haji tidak batal tapi kena denda. Kena bayar dam. Apa perkara wajib haji? Ini ulang kaji sajalah. Nombor 1, niat ihram haji dari miqat. Kalau terlupa, boleh, tak ada masalah. Ada orang tidur, setidur-tidur, atas kapal terbang, tak sedar langsung. Masa lalu di miqat, gerak pun tak bangun. Jadi dia kena denda lah. Kemudian bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Baik itu orang kaya, dia tak nak duduk Muzdalifah. Tuan-tuan perempuan yang penuh mabik di Muzdalifah. Muzdalifah ni padang pasir, debu. Pakai kain ihram, duduk ramai-ramai atas padang. Kalau kita lalu dengan bas, nampak orang macam kambing. Duduk belonggok ramai-ramai. Kalau betul, kalau kita tengok kan, tengok, macam haiwan ternakan. Duduk dalam pagar. Suka tengok. Jadi orang yang have ni, dia tak nak. Katanya, dirty. Dia tak ada. Dia nak cas telefon lah macam-macam. Memang cas telefon tak ada. Tanda kongsi dengan bawa sakbah. Tak selesa. Dia tak ada kemah. Muzdalifah mana ada kemah. Yang have duduk dalam bah lah. Ataupun adalah bentang tikar sebelah bah, berkemah di situ. Tak selesa. Jadi ada setengah orang, dia tak nak. Itu bila dia pergi haji, dia kalau boleh nak pergi haji ni hak paling mudah sekali. Ustaz, kalau mabik ni kalau tak buat, tak apa ke Ustaz? Tak boleh Tan Sri, ni contohlah nama Tan Sri ya. Tak boleh Tan Sri, kalau tak buat ni wajib haji, kena denda. Oh, denda. Amda dendanya Ustaz. Seekor kambing. Tak apa, saya bagi 3 lah. Tan Sri kena puasa pula. Puasa tak apalah, saya pergi mabik. Puasa dia tak nak, puasa dia tak larat. Berapa hari puasa? 10 hari. Kata dia tak boleh. Tak apalah, saya mabik jugalah di Muzdalifah itu. Kemudian yang ketiga, kita melontar Jamratul Aqabah di Mina pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga. Yang keempat, bermalam di Mina selama 3 malam. 11, 12 dan 13. Wajib yang kelima, melontar ketiga-tiga jamrah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Jadi, saya terangkan sedikit. Kalau kita berniat ihram haji daripada miqat, benda ini kena ambil perhatian. Kalau seorang melampaui sempadan miqat, hendaklah dia kembali semula ke tempat miqat dia untuk berniat. Dan itu adalah mustahil sebab kita naik kapal terbang. Mustahil. Kecuali daripada Bir Ali. Itu pun kalau driver bas tu nak layan ke kita.
Kalau tidak balik semula ke tempat miqat dan dia meniat di tengah jalan, haji sah tapi kena bayar dam. Pernah berlaku kes ada satu jemaah haji. Ini saya ingat dia tak pergi kursus lah. Dapat kota apa tak tahu, congok tegak pergi ke Mekah. Dia ingat macam pergi umrah kan buat haji ni. Tak sama, tuan-tuan 10 kali umrah pun jangan action. Haji lain. Haji challenge-nya lain lagi. Dia punya adventure dia lain lagi. Dia masa kita daripada orang KT awal daripada KL terus ke Madinah. Dari Madinah kita masuk ke Mekah. Biasanya orang KT awal, KT 1, KT 2, KT 3 yang awal-awal ni dia buat haji tamattu'. Jadi bila daripada Bir Ali kita dah niat lah apa semua. Pak cik ni dia boleh tanya orang. Kita ni niat haji benda. Haji tamattu' lah. Oh, tamattu'. Ngapa pak cik? Saya buat haji ifrat. Oh, haji ifrat. Haji tahu tak ifrat tu apa? Oh, ini Nabi lah. Nabi buat ifrat, tak main tamattu' ni. Pak cik, kita ni baru 3 hari sampai. Haji ni lagi 40 hari lagi. Kalau pak cik niat ifrat 40 hari, pak cik tak boleh pakai seluar dalam, tak boleh mandi pakai sempu, macam-macam benda tak boleh. Pak cik dah dalam ihram ni. Orang ifrat ni hak pergi ujung-ujung. Mana dia duduk Mekah 3-4 hari terus buat haji. Ini lagi 40 hari pak cik. Oh ya ke? Boleh tak saya tukar tamattu' sekarang? Dah separuh jalan lah. Ini kita tahu dia tak pergi kursus. Ataupun kursus ada dia tak datang. Dia tak datang. Ini berat. Dekat RNR baru dia teringat. Bermalam di Muzdalifah 10 Zulhijjah, antara tengah malam pada 10 Zulhijjah sampai naik Fajar Siddiq. Walaupun sebentar. Syarat-syaratnya dia mesti berada di bumi Muzdalifah antara tengah malam sampai naik Fajar Siddiq 10 Zulhijjah. Itu syarat dia. Memadai lalu kalau tidak berhenti pun. Maknanya boleh, tak ada masalah. Dan di situlah kita sunat mengutip anak-anak batu untuk kita melontar di Mina nanti. Kalau kita sampai di Muzdalifah sebelum tengah malam, maka jemaah haji hendaklah tunggu sampai melepasi tengah malam. Ini jangan pening, ada mutawif akan bantu kita lah, ada pembimbing haji akan bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, melontar Jamratul Aqabah di Mina pada 10 Zulhijjah. Melontar 7 anak batu Jamratul Aqabah. Masanya sebaik saja kita sampai di bumi Mina pada bila-bila masa tarikh 10 Zulhijjah. Kemudian kita bermalam di Mina selama 3 malam, 11, 12, 13 Zulhijjah. Memadai berada dalam mana-mana kawasan tanah Mina pada sebahagian besar daripada tiap-tiap malam tu. Dia buat border dia. Ini sempadan Mina. Ada dalam tu sudah memadai. Tapi selamat maju jaya lah. Biasanya halau dia boleh. Dia boleh sana dia tahu dah perangai orang Malaysia ni tak nak duduk di Mina. Jadi dia akan duduk berpiknik tepi-tepi taman. Memang kenalah dengan boleh. Haji, alah haji. Hari. Jalan setapak 2. Duduk sekejap. Halau lagi. Musing ke sini sikit. Kena kita 10 orang. Ngikut macam kereta api. Suka tengok. Dah latih apa salah tidur di kemah. Tenang pun tenang. Tak ada bathtub kata dia. Yang kelima, melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 3 Zulhijjah. Kita melontar seperti jumlah yang saya sebutkan tadi. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamrah Aqabah. Saya nak kongsi tentang jamarat ini ya. Jamarat ini manusia ramai. Statistik daripada Kerajaan Arab Saudi setiap tahun purata 2.52 juta jemaah melontar di jamrah. Berjuta orang. Itu kalau zaman dulu ramai mati masa melontar. Sebab dia setempat je. Tapi sekarang macam terminal bas lah. Tingkat bawah Asia, kedua Eropah.
tingkat 3 Afrika, yang ni India. Jadi kita ikut lorong benua masing-masing. Jadi kita melontar tu sesama serumpun je. Masuk paras ni Indonesia, Filipina, Thailand, badan besar kita. Kalau tuan-tuan puan-puan tersalah lorong masuk lorong Afrika, habis. Pertama kita lah paling handsome sekali dalam ramai-ramai. Yang kedua duduk bawah ketiak dia lah jawabnya. Dia melontar tu kelekung kena kepala. Aduh. Baik tu jangan buat memandai-mandai bila berada di jamrah ini. Jemaah kita Malaysia nak ke jamarat ni memang jauh. Memang jauh. Kita biasanya jemaah Malaysia ataupun Asia Tenggara lah, Indonesia, Thailand ni akan duduk di satu tempat nama Muasir. Muasir ni balik Bukit Mina. Dulu ada khilaf lah kata tak sah lah. Itu bukan masalah kita lah. Majlis agama sana dah kata okey-okey je lah. Orang panggil Mina 2. Mina 1 sini, Mina 2 balik bukit. Ini untuk orang yang package muassasah. Kalau package ni dia elastik sampai dah dekat je. Nak kita tu balik bukit tu. Jarak ke jamrah melalui terowong kan kita jalan yang jadi stampede. Orang mati rusuhan, bukan rusuhan, rempuhan berlaku dalam terowong. Terowong itu daripada nak ke jamrah melalui terowong dan juga jalan tu 3.5 km. Tapi kalau kita duduk di Muasir 5 hingga 7 km. Baik itu orang nak pergi haji badan kena fit. Orang go out. Tak ada. Jalan kaki mana boleh sewa basikal. Ingat ni Kuantan ke hok berdiri jalan sendiri skuter, tak ada. Dan ada pula sekali peraturan orang yang kursi roda tak dibenarkan melontar. Sebab dia akan menyebabkan stampede. Sebab lalu terowong, macam terowong Karak tu. Seorang berhenti belakang langgar. Go. Orang kita kuat selfie. Selfie manjang. Berhenti. Memang kena marah dengan polis. Harik. Dia suruh jalan. Sebab orang terlampau ramai. Jadi bila kita jalan kaki daripada Muasir ke Jamarah 5 hingga 7 km. Pergi saja, mana pergi balik 10 km. Kederat kena kuat. Lepas tu ramai orang lepas melontar demam lah. Lepas melontar demam, bongkor urat habis. Jarang exercise. 10 km ni jauh. Kemudian antara jamrah dengan jamrah itu pun jauh juga. Jalan kaki. Jarak antara jamrah ke jamrah, dia ada 3 jamrah. Jarak antara jamratul ula dengan jamratul wusta 247 meter. Jarak antara jamrah wusta dengan jamrah kubra 200 meter. 10 hari bulan, hari pertama, kita melontar di jamrah paling jauh. Kita kena lalu jamrah ula dan wusta dulu. Ada orang jamrah dia tak kenal. Sampai di Mina menolong je pergi melontar jamrah ula. Terus cukup kepala lah. Engkau ni cuba tanya orang mana satu jamrah. Dia jamrah kubra paling jauh sekali. 11, 12, 13 hari bulan kita lontar 3 jamrah. Jarak antara kemah ke jamrah pergi balik 10 km. Darat 4 hari di Mina, maknanya kita guna kederat kaki 40 km jalan kaki. Jarak dalam kawasan jamrah ula, wusta, kubra 447 meter, darat 4 hari. Maknanya kita jalan kaki dalam kawasan melontar saja 1.78 km. Sebab itu jarak jalan kaki untuk mendapatkan haji 49 km. Ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan kalau nak pergi Mekah buat haji, fit lah badan. Tapi benda ni izin Allah belaka. Ada orang nampak tak kuat. Sampai sana molek ada. Ada orang nampak very athletic. Jogging, kayu basikal. Sampai sana tumbang. Kerja ziarah di hospital je kerja. Sakit. Mungkin adalah benda tak senonoh. Wallahualam. Jadi itu melontar. Syarat untuk melontar, hendaklah dengan tertib. Mula di jamratul ula, kemudian wusta, kemudian aqabah. Dan mesti buat 7 kali lontaran pada tiap-tiap jamrah. Dan kita menggunakan anak-anak batu.
Jangan guna batu besar-besar penumbuk, meninggal orang kalau kena kepala. Kecil-kecil saja. Apa jenis batu tak ada masalah. Ada orang terlampau memilih, saya nak cari bulat-bulat aja, hak tajam-tajam tak nak. Bantai je lah kau, apa juga bentuk, asalkan kerikil, ambil sajalah. Dan masa melontar, jangan ada tujuan-tujuan lain selain niat semata-mata kerana Allah saja. Jangan ada niat-niat yang lain. Ada orang dia masa melontar, dia membayangkan dia buang macam-macam. Dia buang saka lah. Dia buang hantu raya. Ini bukan masa nak buang saka. Lain tahu lah buang saka. Ini melontar-melontar betul kerana Allah Ta'ala. Dan batu yang dilontar itu mesti masuk. Yakin batu tu masuk dalam jamrah. Jadi batu tu hendaklah dipastikan kena pada tempat yang dilontar, iaitu dalam lingkungan. Dia buat pagar macam kapal. Puan-puan, tuan-tuan kena baling, pastikan masuk betul. Jangan baling tak sampai. Baru nak masuk kelubuk, jatuh depan orang. Pasti yakin betul. Dan hendaklah melontar dengan cara melontar. Bukannya, alah kalau muslimat perempuan, dia ramai-ramai, dia dapat duduk depan tempat melontar. Mana dia jenguk lampau ke bawah. Dia pun tak boleh. Walaupun dekat, kena action, kena ada. Ya, walaupun dekat. Ya, mesti ada style. Jangan, tak apalah, dah dekat. Jentik, tak boleh. Jentik, setan pada muka. Pung, jentik. Sebab dia dapat tempat dekat, dok. Dan tidak boleh melontar untuk orang lain, kecuali dah selesai melontar untuk diri kita sendiri. Jadi waktu kita melontar itu, adalah yang akan ditetapkan oleh pihak tabung haji lah. Dan caranya guna 7 batu, setiap lemparan satu saja. Lempar. Tak boleh lempar 7 sekaligus. Selesai masalah aku. Siapa lempar 7 batu sekaligus tidak sah. Dan itu baru dikira satu lemparan saja. Kaki kutik semula pada muka. Saiz batu jangan besar, biasanya seukuran satu ruas jari kita ni saja. Satu lekuk ni saja. Dan batu itu kalau kata para ulama, dia tak mematikan orang pun kalau lempar. Saiznya kena itu. Bahkan kalau bawa memburu binatang buruan pun tak dapat, mana kecil sangat. Tapi jangan terlampau halus. Ciri-ciri batu yang digunakan, kalau dalam kitab fiqh disebut batu khazaf. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW melarang berburu dengan khazaf. Khazaf ini macam melastik, batu lastik. Innaha la tasidu saidan wala tanka'u aduwan walakinnaha taksiru sana wa tafqal ain. Ia tidak dapat memburu buruan, tidak boleh mematikan musuh, dia hanya meretakkan gigi dan boleh membutakan mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ramal jamrata bimithli hasal khazfi. Aku pernah tengok Nabi melontar jamrah dengan batu yang sama dengan batu khazaf. Hadis Muslim. Batu khazaf ni batu lestik. Kita kalau nak melestik, mana ambil hak besar-besar. Kita ambil hak kecil-kecil lah supaya boleh tuju benda tu ya. Dan ketika kita melontar, disyariatkan mengucapkan takbir setiap kali kita melakukan lontaran. Dan hukumnya sunat, ini bukan wajib. Mana tuan-tuan pegang batu, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Takbir raya tu lah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu Akbar. Dalam semangat. Tak payah takbir raya cara Melayu, orang pelik. Allahu
Allahu Akbar. Allah. Takut ramai nangis. Ingat cucu. Allah. Bilalah nak balik haji ni. Tak layalah aku duduk Mekah ni. Jadi kita takbir biasa. Biasanya orang tak takbir panjang lah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi rajman li syayatin. Ya. Begitulah biasanya. Panjang-panjang. Takut lupa bau biji batu dah buang. Ketika melempar, gunakanlah tangan kanan. Tetapi boleh juga, tidak salah menggunakan tangan kiri. Dan diperintahkan untuk melempar, bukan membuang batu dalam kolam jamrah. Balik ni macam bagi ikan makan. Pohon beringin. Tak boleh gitu. Dia kena lempar lah. Walaupun kita jenis penyayang ke apa ke. Tak boleh. Macam bagi makan ke ayam ni. Tak boleh. Lempar betul. Tapi tuan-tuan puan-puan, kalau tengok gelagat jemaah masa melontar jamrah ni macam-macam. Hok semangat sangat. Semangat tu memang macam kita tengok persembahan teater. Dia cara dia marah macam filem Mat Kilau. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gaya macam cerita Mat Kilau betul. Bismillah. Baru pertama ada denang lagi. Allahu Akbar. Macam nak lawan British tu. Macam dia nampak setan pada tiang tu. Dia punya semangat. Dia tengok batu dah habis. Dia ambil selipar pula. Geram, baling selipar. Pernah ada jemaah lempar payung. Ada. Dia sakit hati ingat kesetan agaknya. Batu hilang dah tinggal 5. Lontarnya payung. Panggil dia polis tu. Dan kalau ikut sunnah, ini ingat, nanti kalau buat, sunat menjadikan Mina di sisi kanan. Kaabah belah kiri. Jadi bila melontar nanti, position kita, cari position yang ikut sunnah Nabi lah. Tapi kalau orang dah ramai, kalau ada 1 juta manusia, masa tu semua nak Mina kanan, Kaabah kiri, tak dan kita. Jadi mana boleh lah. Kalau kebetulan orang tak ada, kadang benda ni rezeki. Saya ingat Mekah ni banyak rezeki ya. Atas percaturan kita orang ramai rasa tak lepas. Molek je kosong. Jadi tak boleh nak kata apalah. Dan disyariatkan kita berhenti talbiyah ketika melempar jamrah. Dalam perjalanan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi ketika melempar jamrah, stop. Cukuplah dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pendapat jumhur ulama, majoriti. Dalam hadis Al-Fadl radhiyallahu anhu disebutkan bahawa dia pernah dibonceng oleh Nabi daripada Jami' sampai ke Mina dan baginda sentiasa bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik sampailah di tempat jamrah, stop. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma ada tambahan, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia ada menambahkan, ketika kita melempar atau melontar jamrah dianjurkan membaca doa. Sebab kalau kita tengok muka surat 168 ini, Nabi berdiri lama. Kita nak buat benda, berdiri lama. Tak tahu mana nak buat. Rupanya, kata Imam Ghazali, banyakkanlah berdoa. Nak lama macam Abdullah bin Umar sampai boleh baca Al-Baqarah, tak dan kita. Tak dan. Hebat betul dia. Jadi yang Imam Ghazali ajarkan, bacalah Bismillahi Wallahu Akbar. Rajman lisyayatin wa ridal lirrahman Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Aku menyebut nama Allah, Allah yang maha besar. Laknatlah bagi setan dan keredaanlah bagi Allah yang maha pengasih. Ya Allah, jadikan haji aku ini diterima, jadikanlah sa'iku ini disyukuri. Itu Imam Ghazali cadangkan doa. Tuan-tuan tak mesti terikat dengan doa Imam Ghazali. Bacalah doa siapa-siapa pun boleh. Doa sendiri lagi terbaik. Kemudian Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menambahkan, selepas habis dia melontar, bacalah doa yang agak panjang.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Segala puji bagi Allah. Pujian yang banyak, pujian yang baik yang membawa berkat di dalam pujian. Ya Allah, sekali-kali kami tidak mampu mencukupi segala pujian bagimu sesuai pujianmu atas dirimu sendiri. Allahumma ilaika afatta wa min azabika ashfaqtu wa ilaika raghibtu wa minka rahibta. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah, dari siksaanmu aku mohon belas kasihan, dan kepadamu aku berharap dan aku takut. Fa aqbil nusuki wa a'zim ajri wa arhim tadarru'i wa aqbal taubati wa aqalla asrati wastajib taubati wa atini su'li. Ya Allah, terimalah ibadahku, besarkanlah pahalaku, kesianlah kepada aku, terimalah taubatku, hilangkan kekeliruanku, perkenankanlah doaku dan berikanlah segala permintaanku. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, jadikanlah hajiku ni haji yang mabrur, sa'iku ni sebagai sa'i yang diterima. Kita nak apa tak dan? Jadi apa yang boleh kita buat adalah bacalah doa sendiri. Jangan cepat. Itu yang kita belajar pagi ni, sunnahnya jangan lorat. Lempar, gudu, pergiok kedua. Lempar, gudu. Rupanya sibuk nak pergi band laut ujung, nak beli barang. Beli air. Dia ada orang kadang dia ngaku dia keliru. Ustaz, saya ni sebenarnya dah tak tahu nak doa apa lah duduk Mekah ni. Berapa pula? Ialah 44 hari duduk Mekah. Habis doa dah Ustaz. Tak tahu benda doa. Dia bukan dia doa habis. Dia lah badan tu di Malaysia. Dia dah tak tahu benda lah. Lama dia dah ingat ke kucing, ingat ke cucu apa semua. Nengok pula orang ketik awal pas balik satu bas dia dah bila nak balik. Dia begini. Tuan-tuan puan-puan, kalau di Mekah masa banyak. 30 hari lebih duduk di Mekah. Balance tu duduk di Madinah. Jadi sepanjang kita duduk di Mekah 30 hari lebih, sehari buatlah satu doa sendiri. Beli buku latihan yang biasa tu, buku sekolah. Muka surat pertama tulis je doa. Sambil duduk di bilik, ambil nak doa. Tuliskan. Esok tulis lagi doa. Sebab setiap hari kita akan ada permintaan baru. Baru teringat. Sebab kalau masa itu nak berdoa, tak ada nak ingat semua. Jadi kita tulis. Saya jumpa jemaah yang buat begitu, dia dapat siap buku itu dengan doa. Habis masa bila nak bermanfaat? Masa dia duduk di Mina. Mina kita pagi sampai malam, tak ada aktiviti. Makan roti canai je. Duduk roti canai Pakistan lah. Tak ada kerja, duduk gitu. Temenung masa yang aku pandangkan, kau pandang aku. Semua dah botok belaka lah. Botok pakai jubah mula nak buat kita 3 hari. 3 hari. Bayangkan orang yang buang masa tanpa doa. Tapi kalau dia ada dah siap buku, dia boleh baca. Jadi dia sambil dia duduk di kemah, dia baca doa, ya Allah, anak aku yang sulung. Kita akan ingat sebab kita tulis hari-hari. Anak aku yang sulung ni, isteri dia begini, anak dia begini, gini. Jadi masa kita melontar di Jamrah, bawa juga buku yang sama. Kalau orang tak ramai, berdirilah lama sikit. Caranya lepas melontar, bacalah sikit doa, muka surat berapa. Dapat 2-3 muka surat, dapatlah kita itibak sunnah Nabi SAW, iaitu melamakan berdiri ketika melontar jamrah. Jadi kepada yang akan berangkat buat haji akan datang, moga-moga sunnah ini dapatlah kita laksanakan. Sebenarnya tak banyak sangat cerita tentang sunnah berdiri memanjangkan doa semasa melontar jamrah ini. Maka saya kira sekadar itu dulu untuk minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab yang ke-11, iaitu pelbagai sunnah berkaitan ucapan dan meminta izin. Ini agak mustahak juga. Ini dia lebih kepada etika kita lah. Etika sosial kita. Bagaimana kita nak bertemu dengan orang, berjumpa dengan orang, cara kita menjawab salam.
how we introduce ourselves bila datang perkenalkan diri. Ini etika pergaulan. Menarik juga hadis-hadis yang akan kita bincangkan dan baru kita tahu, oh ini sunnah Nabi rupanya banyak. Jadi saya kira untuk bab yang ke-11, pelbagai sunnah berkaitan ucapan dan meminta izin ni, kita akan bincangkan pada kesempatan minggu hadapan insya-Allah. Jadi sikit sekadar itu. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan ini diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu. Kecantikan waktu duha ini adalah kecantikanmu. Keindahannya juga adalah keindahanmu. Kekuasaannya juga adalah kekuasaanmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, rezekiku dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa aril batilan batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina faladil, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai benar dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Jangan jadikan kami keliru atas agama ini hingga kami jadi sesat, dan jadikanlah pada kami orang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.